Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita dekat Taman Perdana Botani di Kuala Lumpur. Site ini dulu kita pernah pasang solar hampir setahun lebih lah, bulan 10 2019. So dah setahun lebih sistem ni. So kita pasang untuk kemudahan awam. Ni tandas awam teratai. Solar yang dipasang jenis hybrid. Sini memang ada TNB, cuma dasar DVKL tu dia untuk lebih kepada hijau bandar rendah karbon. So, kita pasang, kita dapat aduan lah, sistem kat sini tak berfungsi. Boleh nampak ada panel kat situ, 6 keping panel. Masa ni kita pakai panel Panasonic dan sekeping 280 watt. Masa tu mencabar agak lah masa pasang solar ni, sebab bumbung dia jenis atap macam tanah liat tau. Dia macam bumbung lama. Lepas tu dia sangat mudah pecah lah, sebabkan usia ke apa. Masa nak pasang tu memang kita kena betul-betul kena berhati-hati supaya tidak bocor. So sekarang ada kat sini, kita tengah tunggu wakil lah, pegawai BKN untuk buka kunci. Inverter yang digunakan masa dalam ni adalah inverter 2400 watt, bateri 2 biji untuk 150 Ah. So kita akan tengok balik sistem ni apa masalah dia. Cuma masa tu kita masih orang kata pengalaman belum meluas lagi. Inverter yang digunakan pun saya inverter OEM lah. Kita tengok dulu kat situ apa jadi dengan inverter ni. Kemudian dengan, saya rasa insyaAllah panel solar okey. Cuma dari segi barang-barang lain lah, kita nak cek balik setiap satu komponen. Barang elektrik yang digunakan sini ada lampu, ada kipas. Tapi dia ada guna pump juga tau. Pump yang untuk orang guna untuk pump tandas. Tapi pump tu tak boleh ditampung oleh inverter sebab dia setiap satu tu 1 horsepower ke berapa. Dan dia ada 2 biji ke 3 biji. So yang pump tu kita sambungkan direct guna TNB. Yang lampu kipas dengan ada charging yang kita akan pakaikan solar. Okay, kita boleh tengok status inverter ni. Dia semua menyala. Ni dia agak kerja ni masa kita bermula ni pun akui lah memang wiring agak kurang kemas kat sini. Cuma kita tengok ni, nampak ni ada bekas wire cair pun. Saya tak pasti, mungkin konektor dia ke apa. Kita akan tukar balik. AC breaker ni pun sebenarnya tak sesuai untuk bateri. So basically kita akan rewire balik lah, buat balik sistem ni. Kita akan test balik sama ada inverter ni boleh guna ke tak. Okay, kita dah jumpa punca kenapa inverter ni dia mengalami masalah sikit. Sebab output daripada inverter ni dia digabungkan dengan sekali TNB. Yang dua ni datang daripada TNB. Sebab baru-baru ni dia ada tukar feeder pillar punya wire. So mungkin orang tu tak tahu kot pasal ada solar punya output ni. So yang ni dua ni TNB. Kira solar pun dia masukkan dekat live sini dengan neutral bus bar kat bawah ni. Yang mana akan menyebabkan solar dengan TNB tu bertembung lah. Asal dia dekat sini. Kita rasakan masa untuk pump tu kita pakai pada sini. Nampak daripada sini pun dia bahagikan pergi ke sini. Yang bawah ni asal dia tadi masa saya buka untuk AC input. Tu dah betul lah. Yang lagi nampak dua wire kecil ni, dia tarik pergi tepi ni untuk pump khas. DB untuk pump. Itu pun dah betul lah. Cuma yang kita mungkin lah dia tak perasan ada solar dari sini. So sekarang solar dah bergabung dekat dalam main DB ni. Main DB ni tinggal lampu dengan kipas je. So sekarang kita nak tengok balik. Cabut dah balik semua wire solar punya input output. Nak sambung balik bateri, nak tengok inverter ni boleh on lagi ke tak. Tapi selalu berdasarkan pengalaman, bila kita dah gabungkan neutral-neutral tu, dalam ni dia punya IGBT dia dah meletup ataupun fuse dia dah meletup. Apa kita tengok dulu. Ya, kita dah alihkan rak bateri ni semua. Boleh tengoklah sisa-sisa dia. Kan? Kita akan bersihkan dulu kawasan ni. Dan inverter ni kita akan cabut keluar. Kita test balik tengok boleh pakai lagi ke tak. Okay, boleh tengok spek dia. Inverter mode 2400 watt, AC output, AC input ada, DC output pun ada.
solar charger mode. Sistem operating voltage 24 volt. So operating voltage ni 30 ke 115. So maknanya dia boleh accept lah. Solar VOC 145. Kita check tadi solar 90. That's nice lah. Ni kita tengok dia cair. Sebab apa? Ni pakai konektor. Inilah kesilapan newbie. Sini. Letak atas ni. Ni. Kita tengok ni. Ni dulu ada konektor ni. Memang kami akui lah silap kami ni. Pakai konektor M dia mungkin tak cukup. Masa ni effect gila kabel ni pun sebenarnya agak halus. Dia kena 16mm. So dah cair. Sekarang kita nak test balik. Harap-harap tengok. Dia keras dia cair tu sampai ke dalam ni. So aduh, dia nak lentur pun dah tak boleh dah. Dia keras juga ni. Cair main ni paruh. Potong pun tak lepas rasanya sebab dia dah keras kat dalam. Okay, tak apa. So kita nak check inverter ni boleh pakai lagi ke tak. Alright, mari. Okay, kita dah sambungkan. Bateri ada 23.7 volt. Sekarang kita nak tengok inverter ni masih boleh on ke tak. Lalu tak menyala. Tunggu sini. Ready nak off bil. 1, 2, 3. Macam meyakinkan. Macam ada harapan. Masih ada harapan. Oh lama. Tadi macam ada harapan. Lagi sekali ke bateri low sangat. Kau tolak? Kau tolak ke tertolak? Kau voltage bateri. Kalau bateri dah tak boleh hold power. Terbalik bang, terbalik. 23.29. On jap. Dekat dalam ni dia 2 bar. Tak, meter kena sentiasa ada. Dah on je. Tak apa, tak ada apa-apa dah. Tengok voltage dia jatuh ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh. 23.2.9. Naik dah? Tadi nak balik. Okay. Okay. Alright, kita dah sambungkan panel solar. Ini pada atas kita ada 90 berapa volt tadi. Kita tengok dia boleh charge hidup lagi ke tak. Okay, sila hidupkan. Tengok depan skrin. Tengok skrin ni. Arif di sini. Tu on lagi tu. Pusing. Lagi. Dia cakap apa tu? Kosong-kosong, input kosong, output kosong. Panel ada gambar tapi tak ada line tu lagi. Tak charging lagi. Itu dah masuk lah. Charging Masuk dah. Okay. Cuba try on. Dah ada gambar output. Ada gambar pun. Output 228. Ukur sikit. Output belakang. Sampai. Tak sampai. Skru sebelah ni. Skru sebelah atas. Dah. Sebelah atas. Hijau. Mana? Tengok. Cantik. 229. Alhamdulillah. Okay. Sekarang balik office. Charging tak? Tengok.
Nak record lagi ke? Tak payah. Nampak? Okay. Right. Okay, macam biasa kalau barang terlupa kita minta Lala Move tolong hantarkan. So kita nak ambil kotak 6 ways dengan apa tadi, breaker. Okay, kita punya pemasangan ni, bukan pemasangan lah, perbaiki dah hampir siap. So hari ni kita belajar 2 pengajaran. Projek ni masa dah hujung tahun 2019 lah. Dari awal-awal kita orang buat projek hybrid inverter ni. So banyaklah benda kita belajar. Benda yang pertama hari ni, pengajaran yang paling penting hari ni ada 2. Yang pertama sekali, kita gunakan konektor yang tidak sepatutnya digunakan. Ini wire untuk bateri tau. 10mm wire PV cable untuk bateri. Kita pakai konektor, selamba je kita pakai konektor. Memang konektor ni tak boleh tahan lah. Kan kat konektor kan ada tulis mm tu. Tapi tu pun sebenarnya susah agak sebab M ni dia AC. Yang bateri ni DC. Dia ganas sikit. So seboleh-bolehnya elakkanlah konektor. Kalau nak guna konektor yang betul-betul boleh handle DC lah, macam MC4 dan sebagainya. Inilah hasil dia. Melecur terus. Ini kita ada tape. Konektor ni nampak yang putih-putih ni, plastik konektor. Ini bekas asal, nampak ada skru 2 tu. Okay. Itu yang pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, jangan campurkan output inverter hybrid dengan TMB ataupun genset ataupun apa lah. Kita dah tulis lah kat situ, dah tampal dah apa warning tu. Ada orang lain dia sambungkan kontraktor lain lah, dia sambungkan pump kat sini. Mungkin dia tak perasan lah sebab dalam tu tempat tu gelap sikit kan, kecil sikit. So mungkin dia tak perasan, dia disconnect yang wire output daripada inverter solar. Dia sambungkan pump dia, lepas tu dia sambungkan balik ke dalam ke DB tu. Maknanya TMB dengan solar output inverter output bergabung. Itu memang pantang dia. Tapi nasib baik kat lah. Saya pun tak tahu, selalunya kalau macam tu neutral dalam IGBT, neutral semua mesti dah meletup dah dalam inverter tu, dah terbakar dah. Tapi saya rasa sebabkan ni terbakar awal dulu, dia dah disconnected. So mungkin lah banyak teori. Sebab saya pun tadi tak menaruh harapan yang tinggi inverter tu boleh on lagi. Bila kita keluarkan bateri, keluarkan solar, try satu-satu, benda tu menyala. Maknanya masih ada harapan lah. So kita tengah cantikkan balik. Lepas tu benda yang kedua lah, ni kau pengajaran. Sebelum ni kita galak pakai AC punya breaker. Tapi kita ambil yang besar-besar lah, brand yang elok sikit, Hagel ke dan yang sebagainya, ABB. Kita ambil 63M, 40M yang besar-besar. Tapi sampai sekarang kita orang dah, baru ni kita orang terkena pakai Hagel pun terkena juga. So memanglah kalau breaker DC memang kena pakai DC nya breaker. Jangan pakai AC nya breaker kalau nak bagi sistem tahan lama lah. Cuma saya kagum lah yang inverter ni masih bertahan. Inverter ni terus terang inverter OEM, hybrid OEM, tak ada brand pun. So memang boleh perform lah. Mudah kata barang daripada China ni macam kita kalau dah elok betul. Kalau dia tak elok, awal-awal kita boleh tahu dah. So, kita tengah kemaskan, dah siap semua, kita boleh test lah. Output daripada inverter tu digunakan untuk pump kipas listrik, untuk kipas dan lampu saja. Dia tandas ni. Dia ada pump untuk bila orang pump tu kan, bila orang pump flash jamban tu, dia ada guna pump. Pump tu kita asingkan guna TMB. Lepas tu dia guna apa lagi? Ada exhaust fan lah dengan AC punya output. AC punya output adalah dia nak charge ke apa ke, ada bagi kat sini. So kalau sesiapa yang datang Perdana Botanical Gardens, Taman Botani Perdana. Boleh singgah ke Tandas Awam Teratai. Okay, bateri ni kita cabut tadi. Sistem 24 volt. So dari 2 bateri 12 volt. So
sementara kita buat wiring ni, tadi dah check, satu bateri 12.5, satu bateri 11.5. Dia tak balance. Memang benda tu agak standard lah. Kalau ada 2, 3 bateri, 4 bateri, 2 atau 4 bateri, benda tu akan balance. So buat sementara menunggu nak buat wiring ni semua, kita buat balancing. Positif sambung dengan positif, negatif sambung dengan negatif, supaya dia balance kan. Yang tinggi pergi jadi rendah, rendah jadi tinggi. Tapi dia sebenarnya ambil masa yang lama lah. Cuma sementara yang Alang menunggu ni, kita buat balancing ni supaya voltage dia tak lari jauh sangat, tak beza jauh sangat. Okay, so wire bateri ikut spek kita kena pakai wire 16mm, tapi kita tak ada wire 16mm. So kita gunakan wire 6mm PV cable. PV cable ni dia kira sesuai sangat lah untuk DC, sebab dia double insulated. Ada tak contoh? Ini nampak tu? Dia double insulated. Lepas tu dia punya copper kat dalam dia coated dengan tin ke dengan silver, tin lah. Ok, lepas tu memang sesuai lah. Kalau pakai wire ring, dia banyak. Lagi satu, wire PV ni dia banyak thread. Nampak ni? Dia banyak thread. So elok untuk DC. So kita pakai 2 6mm, jadikan dia 12mm lah. Tapi actually 12mm dia ni tak equivalent dengan wire 12mm tau. 12mm yang biasa. Sebab dia punya diameter dia bertambah banyak. Dia 6mm darab 2. Dia lebih sikit daripada 12mm atau 16mm lah. Okay. So kita pakai yang ni. Satu kita letak kabel lock, lagi satu kita letak kabel pin sebab nak masuk dalam breaker. Okay, so sekarang kita dah live, dah sambung dah semua. Sekarang voltage bateri jatuh, dia bypass. Kita set SBU, Solar Battery Utility. Sekarang utility lah, buat utility bypass. Solar tengah charge bateri ni sampai penuh. Dan kita set charging priority solar only. So memang gunakan solar sajalah untuk mengecas bateri ni. Kemudian kita upgrade, betulkan balik. Ni memang dah letak dah warning ni, tapi itulah, tak mungkin orang tak nampak kot. So kita tulis kat sini dah, jangan gabungkan output inverter dan TMB. Dia ada tulis kat sini, do not connect AC output with grid. So ni kita pasang balik mini DB baru. Ini ada TMB, live neutral, AC output, the live saja, solar panel, positif, bateri. So semua dah label cantik lah. Cuma yang atas ni DB dia memang bogel lah, daripada dulu memang bogel, tak ada penutup dia. So harap-harap bila orang tengok ni, dia boleh, orang-orang yang buat kerja tu supaya tak gabungkan lah output inverter dengan TMB. So tengok ni, solar tengah charging, AC bypass. So kita pun bateri ni kita tinggikan dia punya minimum cut out dia. Kita naikkan 23 volt. So bateri kalau 23 volt je terus bypass. Sebab kita nak panjangkan jangka hayat bateri ni lah. Maknanya solar kat yang dalam ni khas untuk charge bateri saja. Okay. Okay, itu gambar solar panel kita. Kita ada 6 keping solar panel, 280 watt Panasonic.